Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Awal abad ke-19, Lukut adalah salah sebuah wilayah yang berasingan di Selangor, di samping Kelang, Bernam dan beberapa tempat lain. Lukut mula-mula dibuka oleh Raja Busu atau nama sebenarnya Raja Hassan, iaitu seorang kerabat diraja Selangor pada sekitar tahun 1815. Kebanyakan pengikutnya datang dari Kuala Selangor dan Kedah. Lukut asalnya didiami oleh orang laut yang menjalani kehidupan sebagai nelayan dan bercocok tanam. Walaupun sejarah tidak begitu jelas tentang penguasaan Selangor terhadap Lukut, namun di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin iaitu Sultan Selangor yang pertama, sehinggalah pemerintahan Sultan Muhammad Shah iaitu Sultan Selangor yang ketiga, Lukut terletak di bawah pengaruh penguasaan Selangor. Raja Busu yang turut dikenali sebagai Tengku Busu merupakan anak kepada Raja Nala Ibni almarhum Sultan Salahuddin iaitu Raja Lumu Sultan Selangor yang pertama. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim iaitu Sultan Selangor yang kedua, kecekapan Raja Busu dalam memulakan perlombongan bijih timah di Lukut telah membuahkan hasil. Beliau dilantik sebagai pembesar Lukut di bawah naungan Kerajaan Selangor, dan dalam masa yang sama, segala hasil bijih timah adalah menjadi milik beliau sepenuhnya tanpa cukai oleh Sultan Selangor. Lukut menjadi daerah yang sibuk dan menurut catatan, orang Melayu banyak memainkan peranan sebagai penguasa lombong-lombong, manakala orang-orang Cina hanya menjadi pekerja-pekerja mereka. Segala hasil cukai akan diserahkan kepada Raja Busu. Kejayaan bijih timah di Lukut ini dibantu dengan kemasukan para pelombong Cina ke Lukut yang berjaya meningkatkan hasil pengeluaran bijih timah. Antara faktor kemasukan pelombong Cina ke Lukut kerana disebabkan oleh penutupan lombong biji timah di Kesang. Kesang yang terletak di dalam daerah Jasin, Melaka merupakan salah sebuah kawasan pengeluaran hasil galian bumi iaitu biji timah sekitar hampir 200 tahun yang lalu. Kegemilangan kawasan pelombongan biji timah di kawasan Kesang, Melaka ini dapat dirungkai dan dibuktikan di dalam Debo Review Februari tahun 1855 yang bertulis diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, timah yang diimport dari Melaka setiap tahun adalah kira-kira 1650 tan, di mana 1/4 adalah dari wilayah Syarikat Hindia Timur. Lombong utama adalah di Kesang, memberikan pekerjaan kepada 3,500 orang. Lombong-lombong itu biasanya digali di dalam kawasan tanah berpaya yang rata di dasar bukit, dari 6 hingga 20 kaki dalam, mengikuti aliran bijih yang berjalan ke jarak 2 atau 3 batu. Pada masa kini, kawasan tersebut merupakan kawasan yang terletak di sekitar Kesang Pajak dan Pondok Kempas, Jasin, Melaka.
Menurut catatan sejarah, pada tahun 1818, penduduk Lukut berjumlah lebih kurang 1,000 orang dan kira-kira 200 orang daripadanya terdiri daripada orang Cina. Kemasukan penduduk dari luar yang semakin meningkat mewujudkan kelompok peniaga dan petani yang membekalkan bahan makanan kepada para pelombong di kawasan berhampiran. Apabila pertambahan penduduk Cina di Lukut semakin meningkat, Sultan Ibrahim iaitu Sultan Selangor yang kedua melantik seorang kapitan Cina bagi menjaga kebajikan dan kesejahteraan penduduk Cina yang semakin ramai. Pengeluaran hasil pelombongan biji timah yang diusahakan Raja Busu semakin meningkat dengan mencatatkan pengeluaran biji timah lebih kurang 3,600 pikul setahun. Ini menjadi asas kepada peningkatan cukai sebanyak 10% yang dikenakan oleh Raja Busu pada tahun 1834 ke atas semua timah yang telah diekstrak dan dieksport keluar dari Lukut. Peningkatan cukai ini tidak diterima baik di kalangan pelombong mahupun pemodal dari Melaka sehingga mencetuskan pemberontakan. Satu malam dalam bulan September 1834, para pelombong Cina datang menemui Raja Busu di rumahnya untuk mencuba menyelesaikan masalah cukai biji timah itu. Mereka dapati biji timah berimbun di kawasan rumah Raja Busu. Perasaan iri hati menguasai diri mereka dan terjadi pertengkaran hebat. Mereka menyuruh Raja Busu turun. Jika tidak, mereka akan bakar rumahnya. Raja Busu menjawab, "Orang Islam tidak takutkan mati. Buatlah apa yang kamu suka." Pelombong-pelombong Cina itu pun membakar rumah Raja Busu dan semua penghuninya dibunuh dengan kejam. Ada yang mengatakan mereka dicampak ke dalam api yang sedang marak membakar rumah Raja Busu. Tindakan jahat pelombong Cina yang memberontak itu tadi telah menyebabkan kebangkitan serangan balas oleh orang Melayu yang juga pengikut setia Raja Busu yang mendapat khabar dari pengikut yang terselamat. Serangan balas orang-orang Melayu menyebabkan pelombong Cina melarikan diri ke Melaka dan ada sebahagiannya berjaya dibunuh. Akibat serangan balas orang-orang Melayu yang marah terhadap kebiadaban, kecurangan dan pengkhianatan orang-orang Cina yang membunuh Raja Melayu ketika itu, ramai orang-orang Cina lari memasuki Melaka yang ketika itu di bawah pemerintahan Belanda di Melaka untuk mencari perlindungan. Selain kebanyakan orang-orang Cina melarikan diri ke Melaka, ada juga sebahagiannya yang dikatakan ke Sungai Ujong bagi menyelamatkan diri dari serangan balas pengikut Raja Busu. Oleh kerana itu, terdapatlah nama lubuk Cina di Melaka, iaitu Lubuk Cina Besar dan Lubuk Cina Kecil, sempena mengambil nama tempat pelarian-pelarian dari kalangan orang Cina yang datang untuk berlindung sebagai pelarian dari Lukut. Akibat dari serangan balas orang-orang Melayu itu juga, banyak kampung-kampung dan lombong milik orang Cina di Lukut telah ditinggalkan kosong selama bertahun-tahun. Kematian Raja Busu menyebabkan Lukut telah kehilangan seorang pembesar Melayu yang ulung di Lukut dan menyebabkan semua aktiviti ekonomi Lukut selepas 1834 hampir lenyap dan sunyi. Jenazah Raja Busu, isteri dan keluarganya telah dikebumikan di kampung Kuala Lukut, Cuah, Negeri Sembilan. Dipercayai rumah atau istananya terletak berdekatan di kawasan ini juga dan bukan di kota Lukut. Tiada apa yang tinggal selepas rumahnya hangus terbakar. Raja Busu dikatakan dihormati dan disayangi oleh orang-orang Melayu Lukut khasnya.
tetapi malangnya beliau menjadi mangsa satu komplot pelombong-pelombong Cina. Ini kerana kemasukan pelombong Cina secara beramai-ramai ke Lukut menyebabkan kemasukan golongan kongsi gelap tidak dapat dielakkan atau tidak dipantau. Kebanyakan orang Cina yang datang ke Lukut terdiri dari keturunan Hailam dan Hokkien. Keturunan Hailam mengusahakan kedai kopi dan kedai judi, manakala keturunan Hokkien mengusahakan perniagaan pajak gadai. Kedatangan orang Cina ke Lukut tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan kongsi gelap. Dipercayai angkara kongsi gelap inilah yang mencetuskan pemberontakan dalam kalangan pelombong-pelombong Cina. Menurut Ketua Kampung Lukut, Muhammad Syukur, Kota Lukut adalah tempat pentadbiran berbeza dengan Lukut. Namun, kedua-duanya terletak di dalam wilayah yang sama. Untuk pengetahuan semua, Kota Lukut dan Lukut adalah wilayah yang sama tetapi memiliki sejarah yang berbeza. Lukut dibuka oleh Raja Busu, manakala Kota Lukut pula diasaskan Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Selepas peristiwa pembunuhan Raja Busu pada tahun 1834, Sultan Muhammad iaitu Sultan Selangor yang ketiga mengisytiharkan Lukut di dalam pemerintahan Selangor pada tahun 1836. Raja Jumaat dilantik menjadi wakil baginda di Lukut untuk mengukuhkan kestabilan ekonomi dan politik. Ketika pemerintahan Raja Jumaat, kestabilan politik dan ekonomi sangat baik dan semasa Raja Jumaat berada di puncak kejayaan pada 1840-an dan 1850-an, beliau telah membina sebuah kota yang kukuh di atas sebuah bukit yang dilengkapi dengan meriam di sekeliling kota. Dipercayai meriam-meriam tersebut dibeli dari pihak Belanda di Melaka. Kota Lukut dibina di atas Bukit Gajah Mati yang dibina seperti sebuah kubu perang. Kota Lukut ini menjadi kawasan pentadbiran Raja Jumaat dengan pembinaan parit sedalam 15 kaki di sekelilingnya dan menubuhkan anggota polis sendiri yang berketurunan Arab untuk menjamin keselamatan. Pemerintahan beliau adalah sangat baik. Malah beliau bijak menjalinkan hubungan dengan Melaka yang ketika itu diperintah oleh Belanda. Pada tahun 1865, Raja Jumaat meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Diraja, tidak jauh dari Bandar Lukut. Apabila Raja Jumaat meninggal dunia, Raja Bot atau nama sebenarnya Raja Muhammad Saleh, anak kepada Raja Jumaat yang dilahirkan di Lukut pada Disember 1847, secara rasminya telah mengambil alih segala pemerintahan di daerah Lukut. Namun, kewibawaan kepimpinan Raja Jumaat tidak diwarisi. Kejatuhan Kota Lukut bermula apabila pewarisnya Raja Bot mengambil alih wilayah itu dan berhadapan dengan pelbagai masalah seperti tuntutan kawasan oleh Sungai Ujong. Selain itu, aktiviti pelombongan mula berkurangan apabila kadar pengeluaran biji timah semakin merosot. Masalah pergaduhan di kalangan orang Cina dan pertelingkahan di kalangan pembesar Melayu. Akibatnya, Lukut diserahkan kepada Sungai Ujong, iaitu Negeri Sembilan, pada 10 Februari 1878 dalam satu perjanjian yang ditandatangani, di mana perjanjian ini telah dibuat di antara Sultan Abdul Samad yang di-Pertuan Selangor dengan Tengku Said Abdul Rahman, Datuk Kelana Sungai Ujong, dengan nasihat residen British di Selangor dan di Sungai Ujong. Pada 11 April 1916,
Raja Bot meninggal dunia di Singapura, dipercayai akibat serangan asma dan jantung. Jenazahnya dimakamkan di tanah perkuburan di Raja Mahmudiah di Johor Bahru, Johor. Kenapa dimakamkan di Johor Bahru? Dikatakan Johor Bahru adalah kawasan terdekat dengan keluarga sebelah isteri keduanya yang merupakan dari kerabat Istana Johor. Tidak salah dikatakan pada abad ke-19, Lukut telah mencapai satu tamadun tinggi yang amat dibanggakan. Kestabilan politik di Lukut merupakan pendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan sehingga menjadi daerah yang kaya raya. Kemasukan beramai-ramai orang Melayu dan Cina telah menguatkan lagi pertumbuhan ekonomi di zaman pemerintahan Raja Jumaat. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.